Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat bersama-sama dalam sesi Quran bersama Quran, tafsir secara ringkas daripada setiap muka surat Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bersama-sama pada muka surat 459 insya-Allah daripada surah Az-Zumar. Daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-10 insya-Allah. Jadi jangan lupa insya-Allah kepada sesiapa yang berkelapangan, siapa yang sesuai untuk membuka Al-Quran, membuka mushaf pada pagi ini, jangan lupa untuk membuka muka surat 459 insya-Allah. 459 daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-6 sehingga ayat yang ke-10 insya-Allah. Jadi untuk memulakan sesi kita pada pagi ini, marilah kita mengambil keberkatan daripada ayat-ayat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada muka surat 459 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqakum min nafsin wahidah ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. صدق الله العظيم. Ayat yang saya bacakan tadi adalah daripada ayat muka surat 459 ayat yang ke-6 daripada surah Az-Zumar. InsyaAllah kita pada pagi ini kita akan menyambung lagi penceritaan daripada sambungan daripada muka surat sebelumnya yang menceritakan tentang kejadian manusia. Dan juga sebelum daripada ini Allah Ta'ala menceritakan tentang malam dan juga siang. Sekarang kita ni sedang beralih kepada siang, InsyaAllah baru sahaja melepasi malam. Dan kemudian Allah Ta'ala menceritakan bahawa dia telah menjalankan matahari dan juga bulan itu mengikut orbit-orbitnya, dan kedua-duanya tidak berlanggar di antara satu sama lain. Itu adalah di antara kehebatan penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita akan melihat pula bahawa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khalaqakum min nafsin wahidah, iaitu Allah Taala telah menciptakan kita ini semua daripada nafsin wahidah, daripada jiwa yang satu. Jiwa yang satu itu sependapatlah ulama mengatakan bahawa ianya adalah Adam alaihi salam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa di sini Adam ini khalaqakum, dia menciptakan kamu min nafsin wahidah thumma ja'ala minha zawjaha, kemudian dijadikan daripada. Jadi kita tengok di sini kan, yang pertama digunakan perkataan khalaqa dan kemudian yang kedua digunakan ja'ala. Kerana ulama-ulama tafsir kata, iaitu yang kedua tu ja'ala, iaitu ja'ala minha zawjaha, dijadikan daripadanya. Minha tu iaitu daripada nafsin wahidah tadi tu, artinya iaitu Hawa lah di sini, iaitu Sayyidatina Hawa telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan, disebut dengan perkataan dijadikan. Dari perkara apa? Kerana Adam tu memang penciptaan, kemudian Hawa ini dijadikan daripada Adam, dijadikan daripada Adam, dan iaitu apa? Daripada tulang rusuk Nabi Adam alaihi salam. Jadi maknanya perempuan itu dijadikan daripada lelaki. Wa anzalalakum, dan seterusnya Allah Ta'ala telah menurunkan pula, dah ciptakan kita, kemudian dia menurunkan. Disebut sini wa anzala. Kita dah sebut semalam, kita dah sebut kemarin dalam sesi sebelum ni, kepada sesiapa yang tak sempat mungkin bersama-sama dengan kita kemarin, maka dia boleh tengok dia boleh tengok apa? Dia boleh mendengar, insya-Allah mendengar semula rakaman kita semalam, iaitu apa? Ada perbezaan di antara anzala, nuzulun dan juga inzalun. Anzala, anzala, kemudian nuzulun dan kemudian tanzilun. Ada tiga perkataan yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di dalam Al-Quran. Kadang-kadang digunakan tanzil. Jadi setiap satu perkataan tu ada perbezaan dia, perbezaan maknanya, iaitu tanzil makna apa, kemudian nuzulun makna apa, kemudian anzala makna apa. Kadang-kadang disebutkan
apa ni, anzala lakum kan. Jadi sebagaimana dalam di sini disebut apa? Wa anzala lakum, diturunkan kepada kamu minal an'ami, daripada ni. Jadi ulama-ulama bincanglah kenapa pula adakah binatang ini diturunkan daripada langit? Tidak kan, kita lihat binatang ni dia berada di bawah kan, dia merayap ni, binatang ni. Jadi bagaimana pula dikatakan wa anzala? Jadi ulama-ulama ada beberapa penafsiran di sini, iaitu antaranya lah, antara yang popular ialah apa, dia kata apa begini kan, kenapa disebutkan anzala? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang itu, yang semalam tu ialah kerana Allah Taala lah yang memberikan. Jadi bila anzala tu dilihat kepada munzil, bukan dilihat kepada munzal. Munzil tu ialah siapa yang memberi. Jadi bila siapa yang memberi, jadi ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan binatang tu. Jadi oleh kerana itu disebut anzala. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa semua binatang-binatang ni yang ada ni ialah dia ni mereka ni kan minum daripada apa? Minum itu mereka ni boleh membesar, mereka ni boleh sihat, mereka boleh apa? Iaitu daripada air. Semua air daripada air. Kadang-kadang mereka ni makan rumput, tapi rumput tu tak akan tumbuh kalau tak ada air. Jadi ertinya di sini ialah air itu adalah satu benda yang penting. Dan air itu datang daripada mana? Di sinilah kata air itu datang daripada atas, datang daripada langit ni. Jadi oleh kerana itulah digunakan perkataan anzala di sini. Itu dua pendapatlah yang besar yang disebutkan oleh ulama tafsir kenapa digunakan perkataan anzala sini. Jadi anzala lakum minal an'ami. Allah Taala sebut al-an'ami sini, iaitu binatang-binatang ternak. Kenapa? Kerana binatang inilah yang menjadi makanan kesukaan manusia. Jadi di mana-mana pun atas dunia ini ialah mereka ni akan memakan al-an'am, kecuali lah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Binatang berkaki empat juga, tapi diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tapi ada manusia juga makan. Tapi yang al-an'am ni sebagaimana kita tengok, al-an'am ni lah apa? Maksudnya al-an'am ni ialah binatang yang berkaki empat yang menjadi ternakan kepada manusia. Jadi kita tengok kan, iaitu apa al-an'am ni? Ulama kata samaniyah sini, samaniyata azwajin, iaitu 8. Kemudian dia kata sini 8, kemudian azwaj itu berpasang-pasangan. Jadi maknanya 4 lah, iaitu jantan dan juga betina. Betul lah kan, kalau binatang ni ada satu jenis saja, jantan saja, dia tak akan lahirkan anak. Tapi oleh kerana dia ni jantan ada betina, dia tu sama ni dia azwaj, maka dia ni. Jadi maknanya kesimpulan dia jadi 4. Jadi 4 tu apa? Ulama-ulama sebutlah, hampir semua ulama mengatakan bahawa 4 ini adalah, yang pertama ialah unta, yang kedua ni adalah lembu dan juga kerbau lah, of course kan, adik-beradik dia kan, lembu, dan yang ketiga ialah kambing, dan yang keempat adalah biri-biri. Jadi kita tengok atas dunia ni kan, manusia ni makan apa? Sama ada unta, daging unta kalau di negeri Arab lah, of course kan, kemudian kambing dan juga buffalo, minta maaf lembu dan juga kerbau. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah kambing, dan kemudian yang keempat adalah biri-biri. Kita tengok di Australia, kita tengok di New Zealand dan sebagainya, mereka menternak ataupun di Argentina ke ataupun di Brazil ke, mereka menternak lembu. Kalau di India contohnya kan, mereka menternak buffalo, kerbau dengan banyaknya kan, dan mengeksportlah kepada negara kita ni kan, iaitu daging-daging kerbau. Jadi artinya kat sinilah 4 jenis binatang ni Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran ni, iaitu samaniyat azwaj, 8 berpasang-pasangan. Kemudian yakhluqukum fi butuni ummahatikum. Itu tanda lagi kan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dia menciptakan kamu pula, iaitu menciptakan fi butuni ummahatikum, di dalam perut. Di dalam perut disebut sini perut lah kan, walaupun sebenarnya ialah rahim, tapi kita kata perut lah kan, di dalam perut perut ibu-ibu kamu. Jadi ulama-ulama panjang lah ketika mentafsirkan benda ni, bagaimana perut ni satu benda yang hebat, rahim ni satu benda yang hebat kan, tak perlu kilang, tak perlu apa kan, tetapi dia boleh membesarkan manusia, dia boleh memproses manusia, dan kerana ada rahim itulah maka manusia ni lahir dan membiak dan ramai dan menjadi bertambah-tambah, sehingga sekarang ni kita ada berapa? 7 bilion manusia. Lahir daripada mana ni? Lahir daripada, semua datang daripada rahim, tak ada datang daripada pasu bunga ke tepi ni kan, ataupun datang daripada pokok ke, daripada pokok buluh ke. Jadi anak buluh betung ke semua tu, itu adalah cerita-cerita saja yang mengarut kan. Tapi semua manusia adalah datang daripada rahim seorang ibu. Jadi itu kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala kan.
Tak perlu kilang, tak perlu apa, tak perlu buat industri. Kalau kereta, kita nak keluarkan kereta berapa susah kan. Kita nak keluar satu jarum pun mesti kena ada kilang dia kan. Tak boleh buat macam tu. Jadi Allah SWT hebat kan, menciptakan semua, hampir semua perempuan lah, kecuali yang tak ada anak kan, tak ada anak damai. Jadi semua tu melahirkan anak kan. Jadi Allah SWT sebut dan seterusnya kat sini ialah apa kan, dia menciptakan kamu ni daripada di dalam perut ibu kamu. Seterusnya ialah kemudian dia kata apa kan, khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin salas. Khalqan min ba'di khalqin, iaitu ciptaan selepas penciptaan. Apa itu? Bentuk selepas bentuk, iaitu dia berubah-ubah kan. Mula-mula minggu yang pertama seketul darah, kemudian menjadi ni, kemudian menjadi ada tulang, kemudian lahirnya. Datang daripada mana semua benda ni kan? Tulangnya, dagingnya, kemudian jantungnya ada, kemudian paru-parunya, semua tu lahir daripada rahim. Rahim tu membentuk Jadi bagaimana dia boleh terbentuk? Daging, tulang ni keras daging ni lembut, kemudian ada sel, kemudian ada saluran, kemudian ada Masya Allah neuro, macam-macam dalam pada seorang manusia tu kan. Tapi semua tu lahir daripada perut ibu saja kan, kilangnya kecil saja kan. Jadi itulah tengok kan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian fi zulumatin salas, di dalam kegelapan yang tiga. Kegelapan tiga tu apa? Jadi ulama-ulama tafsir katakan iaitu kegelapan perut, kemudian ada rahim, kemudian dalam tu lagi kan. Jadi maknanya 3 lapis. Kemudian tu gelap mana? Gelap. Kita kalau satu lapis dinding pun dah gelap kan. Ini satu lapis, sangat-sangat gelap kata. Zalikumullahu rabbukum. Jadi Allah Ta'ala nak ni lah, iaitu itulah sebenarnya Tuhan yang menciptakan kamu. Kemudian lahul mulku, bagi dia kita kata kerajaan, pemilikan. Jadi dalam bahasa Arab ni ada al-milku, pemilikan, ada al-mulku, kalau kita terjemahnya kerajaan, dan kemudian satu lagi al-malakutu, malakut. Jadi ulama seperti Syekh Sya'rawi, dia kata malakut ini artinya adalah satu benda yang kita tak nampak. Jadi kalau orang Melayu lah cakap kata alam malakut, alam, satu alam yang mana kita tak nampak. Jadi malakut kepunyaan Allah, milku ni adalah milik Allah, dan al-mulku kerajaan, semua benda ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah Taala kata lahul mulku, bagi dia adalah kerajaan, maknanya pemilikan termasuk dalam tu, apa yang tak nampak pun termasuk dalam tu. Kemudian la ilaha illahu, sepatutnya pergi ke sini. Kalau dia tu adalah Rabb, yang tadi kan zalikumullahu rabbukum, dia adalah ar-Rabb, dia adalah al-mulku, dan yang ketiga ni ialah dia, sepatutnya dialah al-ilahu, sepatutnya dialah yang sepatutnya kita sembah, yang kita patut patuh, yang patut kita ikut. Jadi kita ada sini rabbukum, kita ada sini mulk, kemudian kita ada ilahun. Sebagaimana kul a'udzu bi rabbin nas kan, kul a'udzu rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita ada 3 situ kan, iaitu apa? Ar-Rabb, dan kemudian kita ada al-mulk, kemudian kita ada al-ilahu. Seterusnya fa anna tusrafun. Jadi hujung ayat ni Allah Taala kata, bagaimana kamu ni boleh tusrafun. Tusrafun artinya lah tansarifun. Tansarifun artinya kamu berpaling, kamu lari, kamu tak nak ikut, kamu lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni satu benda yang tak logik yang sepatutnya kalau dah Allah macam ni, Allah macam ni, Allah macam ni, Allah kekuasaan macam ni, kenapa kamu lari daripada Allah? Kenapa kamu berpaling? Kamu bila Muhammad ini mengajak. Jadi seterusnya in takfuru, tapi Allah Ta'ala kata in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kamu tak nak ikut juga, kalau kamu kufur juga, adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni efek? Tidak. Inilah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Satu hadis yang panjang dalam hadis 40 yang disebutkan oleh, yang dibawa oleh Imam An-Nawawi, yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, dia letakkan hadis 40 tu, disebut ni lau anna awwalakum wa insakum wa jinnakum kan, kalaulah awwalakum wa akhirakum, kalau kamu ni orang yang daripada awal dulu, yang hujung awal, kemudian yang hujung akhir, yang paling jahat, yang paling semua sekali lah, semua manusia kan, ala apa dia kata, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, menjadi semua makhluk ini semua menjadi yang paling hebat sekali, menjadi hebat dari segi ketakwaannya. Siapa yang paling hebat ketakwaannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, of course. Jadi kalau semua ni macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah dia akan menambah? Allah Taala kata dia tidak menambah, tak menambah apa-apa pun pada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sebaliknya, semua manusia ni kan, semua makhluk ni kan adalah sejahat-jahat. Siapa sejahat-jahat? Firaun lah.
kan, kita kata yang mengaku menjadi Tuhan tu. Jadi semua manusia macam tu, macam Firaun semua. Adakah dia akan mengurangi kerajaan Allah? Dia tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itulah Allah Taala ni dia bersifat dengan Al-Ghani. Al-Ghani ini maknanya kaya, tapi maksud yang lebih dalam lagi ialah apa? Kaya iaitu dia tak affected langsung pun dengan kebaikan hamba, dengan kejahatan hamba. Jadi kalau kita ni beriman, maka iman tu sebenarnya adalah untuk kita. Kalau kita ni bertakwa, takwa tu untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala kata ghaniyun ankum, dia tak perlu pun kepada kamu. Kemudian wala yarda li ibadihi al-kufr, dia tak suka kita ni kufur. Memang mengikut ahli sunnah wal jamaah dia panggil al-iradah, kemudian satu lagi ar-ridha. Tapi dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah yang mesti kita faham, saya mungkin tidak sempatlah nak ceritakan di sini apa, tapi dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah dia kata ar-ridha, al-iradah ghairul ridha. Al-iradah ghairul ridha. Iradah lain yang kita sebutkan salah satu daripada sifat Allah ni apa ni, sifat 20, iaitu al-iradah. Jadi al-iradah, tapi Allah Taala tak redha. Kadang-kadang dia iradah macam ni tetapi dia tak redha. Jadi al-iradah ghairul ridha, iradah ni lain, ar-ridha tu lain. Jadi dalam ayat ni Allah Taala kata apa? Dia kata wala yarda li ibadihi al-kufr. Dia tak suka. Kemudian yang kita baca dalam doa kita kan, Allahumma inni nas'aluka apa ni, ar-ridha wal jannah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi itu maknanya kan ar-ridha wal jannah. Kalau kita tak dapat keredaan, maka kita tak akan masuk syurga. Kalau kita dapat sukht wa a'udzubika, kalau kita ni mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dimasukkan dalam neraka. Jadi nampak tak ada dua perkara tu kan, iaitu jadi sekarang ni wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Tapi kalau kamu ni bersyukur, maka dia akan suka. Yardahu lakum, dia akan redha. Maknanya ialah yang penting kita ni ialah kena mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Mencari keredaan Allah. Kerana dengan redha itulah Allah Taala akan beri pahala kepada kita, sebagaimana yang kita sebut dengan panjang lebar semalam, iaitu dalam sesi kitab hikam. Jadi kemudian wala taziru, kemudian Allah Taala sebut lagi konsep prinsip kan yang dalam Islam ni kan. Macam mana prinsip dia kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Ini satu prinsip besar, iaitu apa? Seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Itu cara mudah lah kan penafsiran terjemahan kepada ayat ini. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan menanggung kesalahan yang dibuat oleh orang lain. Jadi dia buat kesalahan, tetapi di sini ada beberapa kefahaman lah, ada beberapa kesilap faham yang mungkin lahir, terutama beberapa ramai musyrik, orang mustasyrik ni ialah orientalis. Orientalis ni mereka sajalah belajar Islam, sebenarnya mereka ni orang barat, biasanya orang barat lah, ataupun orang timur juga kan, orang daripada mungkin lah orang bangsa yang bukan Islam lah, mana orang yang bukan Islam, dia belajar Islam, tapi kerja dia kadang-kadang itu adalah untuk mencari. Memang ada di kalangan mereka yang masuk Islam, tapi sedikit. Banyak di antara mereka, kerja mereka adalah untuk mencari di manakah tempat-tempat yang boleh digunakan untuk merosakkan pemikiran dan kefahaman orang Islam. Jadi kita panggil dia mustasyrikun, ataupun dalam bahasa Inggeris ni disebut orientalis. Oriental, iaitu orang-orang yang belajar tentang ketimuran. Ketimuran maksud itu Islam lah dulunya. Jadi sekarang ini ada orientalis ni mengatakan apa kan, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan bahawa kan apa ni, seseorang itu menanggung dosanya nanti, dan juga wa athqala dan juga menanggung dosa-dosa athqal orang lain. Dia menanggung dosanya macam mana kata? Dia menanggung dosa orang lain pula kan. Sebenarnya dalam ayat itu bukan bermaksud bahawa seseorang itu menanggung dosa orang lain. Sebab konsep umum, konsep yang jelas, konsep yang pasti ialah wala taziru waziratun wizra ukhra, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ni. Jadi kenapa pula, bagaimana pula seorang tu boleh menanggung dosa di hari akhirat nanti? Tak, iaitu dosa ini ialah kerana dia juga yang buat, iaitu apa? Iaitu apabila seseorang itu membuat satu kesalahan, maka dia akan menanggung dosanya. Tetapi jika dia berdakwah pula, mengajak orang lain pula buat kesalahan tu, dah lah dia buat salah, satu dia tanggung dosa, kemudian dia mengajak orang lain. Jadi apabila dia mengajak orang lain, man sanna sunnatan sayyi'atan, dalam hadis kata, sesiapa yang membuat satu sunnah yang buruk dan kemudian dia diikuti, maka dia akan menanggung dosa keburukan tersebut.
Jadi dosa tu kenapa orang tu buat? Kerana dia yang ajak. Jadi dia akan mendapat hasil daripada ajakan dia tu. Sebab itulah kita kena berhati-hati supaya kita ni janganlah kita ni mengajak kepada keburukan. Kalau kita buat keburukan, seorang diri lain daripada kita membuat keburukan dan kemudian kita ajak orang lain pula. Sebab itulah kita sebutkan kat sini kan, orang-orang yang bekerja yang mendapat ramai pengikut, orang-orang yang diikuti, tak kiralah kan dalam TV dan sebagainya, maka ajaklah kepada kebaikan, ajarlah kepada kebaikan, ceritalah kebaikan, ajak manusia kepada kebaikan. Kenapa? Jika dia mengajak kepada keburukan, mengajak kepada dosa, mengajak orang buat dosa, maka dia bukan hanya menanggung dosa yang dibuat, tapi juga ni. Jadi tak adalah konsep di sini kan, nanti orang katakan kenapa pula saya tanggung dosa orang lain kan, kubur masing-masing dikatakan, minyak dan air tak bercampur. Itu adalah konsep yang salah kan. Kalau kita orang buat jahat, orang buat dosa, kerana kita yang ajak, maka kita akan menanggung sekali dosa itu, mungkin sampai hari kiamat kan. Sebab apa? Selagi mana perbuatan jahat itu dilakukan oleh manusia sampai hari kiamat, maka kita akan menanggung. Jadi jaga-jagalah siapa-siapa yang buat benda tu, buat benda macam tu kan. Jadi insaf, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kan Allah Taala akan jadi sekarang lah kita katakan, sebab zaman sekarang kan ada media sosial, ada internet kan. Jadi apa-apa yang kita buat tu kadang-kadang kekal dalam internet tu kan, orang boleh tengok kan. Ini cerita kita mendedahkan aurat contoh kan, mendedahkan aurat sekali, tapi orang ambil gambar kita tu kan, kemudian orang simpan, kemudian orang tengok, kemudian orang share. Jadi nampak tak bagaimana dosa itu boleh berganda-ganda. Kerana apa kan? Kerana kesalahan yang kita buat kadang-kadang sekali saja. Jadi oleh kerana itulah, fikirkanlah betul-betul kalau kita nak buat kesalahan kan, janganlah bukan nak minta supaya buat kesalahan, tak. Kalau kita ni terbuat kesalahan, jangan sharekan benda tu ataupun ajak orang lain ataupun membuat satu benda yang menyebabkan orang tu nak buat benda tu. Seterusnya ialah summa ila rabbikum marji'ukum, kamu semua akan kembali kepada Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala akan ceritakan semua apa yang kamu lakukan. Innahu alimun bizati sudur. Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam dada kita. Seterusnya, wa iza massal insana durrun da'a rabbahu. Allah Ta'ala sebutkan, ceritakan kemudian kan dalam ayat yang ke-8 ini, ialah bagaimana sifat manusia. Perkara ini disebutkan berkali-kali lah, iaitu manusia ni apabila ditimpa kesusahan, durrun di sini kata ulama tafsir adalah al-faqru wal bala, sama ada kena kefakiran ataupun sana kena bala, dicuba oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa akan jadi? Disebutkan kat sini ialah da'a rabbahu muniban ilaih. Itulah sifat manusia. Bila kena susah, maka dia akan berdoa kepada Allah, dia kata nak kembali kepada Allah, dia akan teringat kepada Allah. Pada masa tu baliklah kepada Tuhan kan, baru teringat pada Tuhan. Bila kena bala, bila kena seksa, bila kena kesusahan, maka dia akan nak balik kepada Allah, dia akan balik kepada Allah. Tetapi summa iza khawwalahu, khawwala ni artinya ialah mallakahu, mallakahu ataupun a'tahu. Itu daripada bahasa Arab lah kan, khawwala. Apabila Allah Ta'ala beri milik kepada dia, apabila Allah Ta'ala beri balik kepada dia kan, apa yang dia nak lah kan, apa nikmatan nasiya ma kana yad'u ilaihi. Iza khawwalahu nikmatan minhu, apabila Allah Ta'ala sebut kan nikmat daripada Allah Ta'ala, bukan daripada lain. Allah Ta'ala beri nikmat pada dia, apa yang dia jadi pada nasiya, dia lupa, ma kana yad'u ilaihi, dia lupa dah, dia berdoa tadi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wa ja'ala lillahi andada, tiba-tiba dia pula menjadikan bagi Allah ini andadan. Andadan ni kata setengah ulama tafsir lah, dia mengambil berhala-berhala, dia lupa pada Tuhan, dia ikut yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Ada setengah pendapat lagi kata iaitu wa ja'ala lillahi andadan liyudilla an sabilih, iaitu dia sendiri mengajak pula orang kepada kejahatannya untuk menyesatkan manusia kan. Jadi makna di sini kan, dahsyatlah manusia ni kan. Jadi ini sifat manusia kan, kita memang macam tu kan, bila senang lupa pada Allah kan, bila susah kembali kepada Allah. Jadi kul, Allah Ta'ala kata kul, katakan wahai Muhammad, tamatta. Tamatta di sini ialah tahdid, bukannya suruh, tapi ini ancaman. Seronok maknanya tamatta ni, seronok lagi gitu. Jadi Allah Ta'ala kata tamatta bi kufrika qalila, tapi kamu seronok dengan kekufuran kamu ni sekejap je. Tamatta bi kufrika qalila, qalila tu maknanya sedikit saja yang kamu dapat atas dunia ni kan. Jadi manusia pun walaupun kaya bagaimanapun, tipu orang ke, Macau scam ke kan, sekarang ni kan popular kan. Jadi maknanya berapa lama dia dapat dan berapa banyak dia boleh ambil manfaat daripada situ. Paling-paling kuat sebelum dia mati, ataupun kalau kadang-kadang sebelum mati dah masuk ICU kan, ataupun kena tangkap kan dan sebagainya, ataupun
Kalau dia dapat nikmat yang banyak tu, berapa banyak dia boleh guna? Kalau dia nak minum, takkan nak minum satu drum, takkanlah nak makan satu lori sekaligus, tak mampu juga dia nak makan banyak-banyak kan, perut dia bersatu juga kan. Jadi maknanya kat sini kan, manusia ni pun apa yang dia dapat seronok kan, ia dah sedikit saja sebenarnya. Tamatta, sebab tu Allah Ta'ala katakan tamatta qalilan, tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar, kamu masuk neraka. Selepas tu ayat yang ke-9, amman huwa qanitun ana al-laili. Allah Ta'ala sekarang ni buat perumpamaan, nak suruh kita ni fikir, nak beritahu kepada kita supaya cuba fikir apa? Di antara dua orang orang yang tadi, orang yang berdoa kemudian lupa pada Tuhan, kemudian jadi kufur selepas daripada tu, adakah sama dengan orang-orang yang ini? Orang ini apa ni? Iaitu amman huwa qanitun ana al-laili. Adakah sama dengan orang-orang yang qanitun ana al-laili? Qanitun ini ada empat makna dari segi bahasa Arabnya. Yang pertamanya ialah muti'un, orang-orang yang taat kepada Allah. Yang keduanya orang-orang khasyi', orang yang takut kepada Allah. Yang ketiganya ialah orang qa'im fi solah, orang yang menegakkan solat, mendirikan solat. Dan yang keempatnya adalah orang-orang ad-da'i li rabbih, iaitu yang mengajak kepada Tuhannya. Jadi empat-empat ini boleh dipakai. Empat-empat dikumpulkan oleh seorang ulama, Ibnu Mas'ud, seorang sahabat. Dia kata perkataan qanitun ini merangkumi empat-empat perkataan tu, empat-empat perkara tu. Jadi yang pertama tadi apa ni? Khasyi', yang kedua muti', yang ketiga qa'im fi shalah, dan kemudian yang keempatnya adalah ad-da'i li rabbih. Jadi keempat-empat benda tu kalau kita nak pakai pun mana boleh. Jadi Allah Ta'ala, adakah sama orang yang tadi tu, orang yang sesat, orang yang lupa pada Tuhan, ingat pada Tuhan masa miskin saja, kemudian lupa pada apabila dah dapat harta, dah dapat kekayaan, dah dapat nikmat tu, adakah sama? Tak sama kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala selepas daripada tu kan, Allah Ta'ala sebutkan sifat mereka tu, anak al-laili. Apa maksud anak? Anak ni banyak penafsiran juga kan, tapi penafsiran yang popularnya ada lebih kurang 4, iaitu yang pertamanya dia kata ialah anak ni artinya sepanjang ni daripada awal sampai tengah sampai akhir. Itu anak al-laili maknanya sepanjang malam. Ada yang kata anak al-laili ini adalah maksudnya ialah ketika kegelapan malam. Dalam kegelapan malam maknanya tak ada orang nampak. Tak ada orang nampak, dia bukan buat tu kerana orang lain. Yang ketiganya ialah jaufil laili. Jauh ni tengah-tengah malam. Tengah-tengah malam ni maknanya bukannya awal malam lah maknanya kan. Tapi ada pendapat yang keempat, dia kata ialah bila sebut ana al-laili artinya ialah bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan juga isya. Itu ada 4 pendapat. Jadi mana-mana kita boleh pakai, tapi maksudnya ialah malam lah sini kan. Jadi Allah SWT sebutkan dia memuji mereka ini, iaitu apa? Memuji orang-orang yang ana al-laili, mereka ni taat kepada Allah SWT, tak kira cerah, tak kira gelap, tak kira depan orang, tak kira belakang orang, dan sepanjang masa. Kemudian sajidan wa qa'iman, mereka dia ni sujud, dia ni berdiri untuk menegakkan solat. Yahzarul akhirah, dia takut pada akhirat. Wa yarju rahmat rabbih, dan dia mengharapkan kepada rahmat daripada Tuhannya. Kemudian Allah Ta'ala sebut kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jadi perkataan ini, kata ulama'nya adalah kan, tiba-tiba datang muncul perkataan, adakah sama orang tahu dengan orang tak tahu? Jadi majoriti ulama tafsir mengatakan bahawa maksud ini ialah apa kan? Maksudnya ialah apa kan? Iaitu maksudnya Allah Ta'ala nak bandingkan, nak bagi kita ni nampak kan, sama ke orang yang kafir tadi, orang yang kufur dengan Allah Ta'ala, dengan orang-orang yang ana al-laili qanit tadi ni. Jadi nak bayangkan, nak bandingkan, nak bagi nampak kan, supaya nampak tak sama, takut ada orang kata sama je. Tak. Jadi Allah Ta'ala bawa perumpamaan ini apa? Sama ke orang yang tahu dengan orang tak tahu? Walaupun adalah banyak ulama yang katakan bahawa ayat ini sebenarnya umum, tapi oleh kerana dia terletak selepas daripada ayat yang nak bandingkan di antara orang qanit dengan orang-orang yang kufur, jadi dia kata ialah Allah Ta'ala nak tunjukkan bahawa kalau kamu boleh nampak bahawa beza di antara orang tahu dengan orang tak tahu satu benda, maka macam itulah perbezaan di antara orang-orang yang qanit dengan orang qanitun dengan orang-orang yang kafirun tadi tu.
Walaupun insya-Allah ayat ni boleh dipakai untuk menunjukkan kepada ketinggian ilmu. Tak sama maknanya orang beriman, sebab apa ayat Quran ni boleh di-apply mana-mana saja lah insya-Allah kan, dengan ayat secara umumnya jadi walaupun, tetapi itu adalah penafsiran yang diberikan ulama kerana kedudukannya yang berkaitan dengan perbandingan tu. Jadi innama yatazakkaru ulul albab. Tengok kan dia datang lagi selepas itu yatazakkaru ulul albab. Jadi itu baru satu ayat kan. Ayat ni perbandingan, kemudian contoh perbandingan, cuba bayangkan di antara orang tahu, dan kemudian yang ketiga yang menguatkan lagi bahawa sebenarnya adalah contoh ini adalah untuk membandingkan, nak bagi nampak, supaya nampak, iaitu Allah Ta'ala kata hanya orang yang boleh faham mengambil pengajaran ni ialah orang yang ada ulul albab saja, iaitu orang yang mempunyai albab. Albab ni adalah pemikiran, orang yang boleh faham saja. Kemudian ayat yang terakhir, kul ya ibadil ladzina amanu ittaqu rabbakum lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ayat yang terakhir adalah nak sebutkan, iaitu dikatakan oleh kebanyakan ulama ialah berkaitan dengan peristiwa hijrah ke Habasyah. Itu pendapat yang banyak di kalangan ulama mengatakan bahawa kan, iaitu apabila ayat ni turun, maka Allah Ta'ala sebutkan bahawa ardullahi wasi'ah, walaupun maknanya adalah umum, iaitu ardullah sini ialah dunia, bumi Allah ini. Jadi ulama-ulama telah menceritakan bahawa ketika ayat ni turun, maka fahamlah iaitu Allah Ta'ala ni menyuruh kita ni berhijrah jika sekiranya kita berada di satu tempat yang tidak membolehkan kita ni nak beramal, nak berpegang dengan agama. Jadi akhirnya sahabat selepas daripada ayat ini turun, maka Nabi SAW berkata, pergilah ke Habasyah, kerana Habasyah tu ialah ada raja yang adil, yang tidak akan menzalimi sesiapa pun. Jadi akhirnya sahabat ramailah pergi ke sana, lebih daripada 70 orang berpindah ke Habasyah dan stay di Habasyah tu, berada di Habasyah sehinggalah Nabi SAW berpindah berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Selepas daripada itu barulah mereka mula kembali sedikit demi sedikit ke Al-Madinah. Jadi nak cerita di sini ialah apa kan, bahawa ayat ini Allah Ta'ala puji, nak beritahu kepada orang beriman, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu, bagi orang-orang lillazina ahsanu fi hazihi dunya hasanah, bagi orang-orang yang baik ini, bagi mereka di dunia ini pun mereka dapat kebaikan. Jadi Allah Ta'ala akan beri kebaikan. Apa maksud kebaikan situ? Nama yang harum, mereka ni akan dapat kemenangan, selepas itu mereka akan dapat, maknanya anugerah-anugerah yang Allah Ta'ala mungkin berikan kepada orang-orang yang beriman semasa mereka di atas dunia lagi. Di akhirat of course mereka akan dapat syurga, tapi di dunia lagi kemungkinan mereka akan dapat dikurniakan oleh Allah Ta'ala dengan hasanah tadi. Kemudian wa ardullahi wasi'ah, sebagaimana kita sebut tadi. Kemudian di akhirnya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebahagian ulama mengatakan as-sabir kat sini ialah maksudnya as-saim. Seperti Imam Qurtubi, dia katakan, dia memberatkan bahawa maksud as-sabir sini sesungguhnya Allah Ta'ala membalas orang-orang yang sabir. Orang sabir ni ialah orang-orang yang berpuasa, kata dia, ialah ajrahum, pahala mereka bighairi hisab, tanpa hisab. Memang orang yang berpuasa ni mendapat pahala tanpa hisab kan. Tanpa hisab artinya maknanya bukan 10, bukan 700, tetapi Allah Ta'ala wa ana ajzi bih, illa saum wa ana ajzi bih, di dalam hadis kursi. Jadi kan, kecuali puasa, Allah Ta'ala kata aku akan membalasnya. Maknanya malaikat pun tulis puasa saja, tapi pahala dia banyak mana tak tahu. Pahala dia berganda-ganda Allah Ta'ala nak berikan kepada orang. Sebab apa? Core kepada puasa adalah sabar. Core kepada puasa adalah sabar. Core kepada solat adalah az-zikru, zikrullah kan. Wa aqimis solata li zikri. Tapi kalau puasa as-sabir. Sebab itulah kesabaran tu penting kan. Jadi kesabaran. Tapi ulama-ulama lain ada mengatakan juga, iaitu kan bukan maknanya untuk puasa saja. Ayat ini adalah general, iaitu untuk orang yang sabar. Orang yang sabar dia akan dapat pahala ni. Setakat itu sajalah untuk pagi ni. Terpanjang sikit, minta maaf. 35 minit. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi pagi esok